Jadi, hari ini kita akan belajar topik baru iaitu bacaan lisan. Cikgu akan mengajar kamu 4 tips utama bagaimana kamu dapat membaca dengan baik. Sebelum itu, kita ingat kembali penilaian bacaan lantang. Bacaan lantang memiliki markah 20 markah, ya, dan terbagi pada 2 komponen utama. Komponen yang pertama ialah sebutan dan kejelasan. Kamu harus membaca dengan baik dan jelas. Bahagian kedua ialah kelancaran dan gaya, di mana kamu harus membaca dengan lancar, harus ada variasi nada yang sesuai, berjeda dan rentak pada tempat-tempat tertentu dan bacaan kamu tidak teragak-agak. Mari cikgu berikan kamu tips yang pertama. Bagaimana kita dapat membaca dengan baik. Yang pertama ialah suara kita harus lantang dan jelas. Kamu harus berucap, bercakap dengan berkeyakinan, membaca dengan berkeyakinan supaya pemeriksa yakin dengan bacaan kamu dan ingin mendengarnya dengan lebih lanjut. Tips yang kedua ialah kamu harus menggunakan sebutan baku. Apa itu baku, murid-murid? Mari cikgu beritahu kamu lebih sedikit tentang apa yang dimaksudkan sebagai sebutan baku. Yang pertama, kamu harus pastikan huruf vokal seperti A, E, I, O, U disebut dengan betul. Cikgu beri contoh ya. Saya harus disebut sebagai saya, bukan saya. Mengapa? Jangan pula kamu sebut mengapa. Ya. Peka, bukan peka. Okey. Rendang. Awak mesti lihat pada konteks ayat apakah tentang makanan masakan rendang atau pokok yang rendang. Ya. Menyangka, bukan menyangka. Jadi, sebutan-sebutan vokal ini harus disebut dengan betul. Seterusnya, dalam bahasa Melayu, kita banyak mengambil, menyadur ya, perkataan-perkataan dalam bahasa Inggeris. Bila perkataan ini diambil dalam bahasa Melayu, dia telah melalui satu transformasi bahasa di mana sebutannya juga harus dimelayukan. Cikgu beri contoh ya, perkataan-perkataannya seperti restoran, universiti, bank, brosur, kalendar, flat, generasi, telefon. Dengar tu sebutannya berbeza dengan sebutan bahasa Inggeris. Jadi, kamu harus pastikan bahawa kamu menyebut menggunakan sebutan bahasa Melayu. Tips seterusnya, iaitu tips ketiga, intonasi harus sesuai, terutama dalam bacaan dialog. Kalau ceritanya, latar ceritanya, situasi ceritanya sedih, dialog kamu juga harus dibaca dengan nada yang sedih. Kalau situasinya keadaan yang gembira, dialog kamu juga harus menunjukkan yang kamu ini teruja. Seperti berlakon, kamu harus pandai berlakon apabila kamu membaca teks kamu. Kerana kamu pada ketika itu dianggap sebagai pencerita, sebagai tok selampit yang ingin meyakinkan pendengar tentang bacaan kamu. Ya. Tips seterusnya ialah berjeda pada tempat yang sesuai. Apa ni ya cikgu berjeda? Ya, bila kita membaca, kita harus pastikan bacaan kita ini tidak seperti kereta api. Laju saja tanpa berhenti. Kita harus berhenti pada tempat-tempat yang sesuai. Cikgu berikan contoh. Lihat pada tanda baca sebagai panduan utama. Tanda baca ya, berjeda pada koma dan berhenti pada tanda nokta. Mari kita lihat contoh macam mana kita hendak membaca perenggan ini dengan baik. Sememangnya, kalau diikutkan hati, baru sahaja dia melangkah jauh meninggalkan tanah airnya. Namun, dia harus akul. Dia punya tanggungjawab. Dengan itu bacaan cikgu berhenti pada koma.
Dan cikgu biarkan bacaan itu terhenti dahulu sebelum cikgu menyambungnya. Faham? Kemudian dan seterusnya, jika ayat terlalu panjang, berhenti sebelum kata hubung. Mengapa agaknya kita berhenti sebelum kata hubung? Kerana kata hubung ini merupakan penyambung ayat. Jadi sebenarnya ayat itu boleh jadi ayat itu merupakan dua ayat yang disambungkan. Jadi awak boleh berhenti sebelum kata hubung. Kita lihat contohnya. Datuk tentu tidak sekuat pekerja-pekerja lain yang jauh lebih mudah daripada Datuk. Kamu boleh berhenti sebelum perkataan yang. Ya, sekali lagi, Datuk tentu tidak sekuat pekerja-pekerja lain yang jauh lebih mudah daripada Datuk. Boleh ya murid-murid? Okey, jadi cikgu ingin kita dengar bacaan cikgu dan kamu lihat bagaimana cikgu cuba membacanya dengan baik. Cikgu menggunakan 4 tips tadi. Puan Ros resah. Nizam anaknya seorang pegawai bank masih belum pulang. Jangan-jangan Nizam ditimpa kesusahan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang berlaku, fikir Puan Ros. Sejam berlalu. Akhirnya, kedengaran suara Nizam memberi salam. Puan Ros segera membuka pintu. Nizam tercegat di luar rumah. Nek Yah yang tinggal di flat sebelah ada bersama Nizam. Nizam memimpin Nek Yah masuk ke dalam rumah lalu menjemputnya duduk. Kemudian, Nizam mengajak ibunya ke bilik. Dalam perjalanan pulang tadi, Zam ternampak Nek Yah di kolong blok. Menurut Nek Yah, dia sedang menunggu anaknya. Zam tidak sampai hati hendak meninggalkannya sendirian di tempat itu. Jelas Nizam. Anak Nek Yah menyuruhnya tunggu di kolong blok? Tanya Puan Ros. Zam telah menghantar Nek Yah pulang. Tetapi tiada orang di rumahnya. Tambah Nizam. Puan Ros menelefon anak Nek Yah untuk mendapatkan penjelasan. Rupa-rupanya, kesihatan Nek Yah terganggu. Kebelakangan ini, dia agak pelupa. Macam mana murid-murid? Sebenarnya tadi cikgu ada tertinggal perkataan ibu. Itu pun setelah cikgu menunjuk pada perkataan tersebut. Jadi, bila kamu membaca, pastikan kamu menunjuk perkataan tersebut di skrin komputer kamu. Ini penting ya, supaya untuk mengelakkan daripada kamu tertinggal perkataan-perkataan tertentu. Tadi cikgu dah tunjuk pun cikgu tertinggal satu perkataan. Jadi bila kamu baca, cikgu harap kamu tunjuk betul-betul. Jadi murid-murid, kita imbas kembali. Bila kamu mula membaca, pastikan kita semua 4 perkara yang cikgu nyatakan diperhatikan dengan teliti. Jadi 4 perkara penting itu murid-murid. Yang pertama, suara harus lantang dan jelas. Bukan maksudnya kamu memekik ya, tapi harus lantang dan jelas. Ya. Yang kedua, sebutan harus baku. Pastikan kamu menyebut dengan jelas setiap huruf vokal atau konsonan yang diberikan. Seterusnya, intonasi harus sesuai, terutama pada dialog. Ya, kamu harus pastikan latar ceritanya dahulu dan menuturkan dialog bersesuai dengan latar cerita. Dan yang terakhir, yang keempat, berjeda pada tempat yang sesuai. Ya, jadi 4 perkara ini harus kamu ingat dan kamu lakukan sewaktu kamu membaca. Baik, murid-murid,
Itu sahaja pengajaran cikgu untuk hari ini. 4 tips utama untuk membaca dengan baik. Sekarang, mari kita lakukan latihan.